Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, kalau jelas boleh respon sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ijtanabu at-taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir 'ibad allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang menjauhi dirinya dari penyembah atau pemuja taghut, yang atau memuja taghut, serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita yang mengembirakan. Sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia. Oleh itu, gembirakanlah hamba-hambaku, iaitu yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akal yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama, maka mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama dan selamanya, sama-sama kita melafazkan kesyukuran kepada Ilahi atas limpah dan kurnianya. Hari ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk merasai nikmat, untuk terus bernafas dan terus hidup dan dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Sebelum tu, yang dihormati yang Dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2020-2021, Ustaz Ahmad Farhan. TYDP 1, Ustaz Aiman Syami. TYDP 2, Roisah Ustazah Siti Syazah Nazwa. Barisan Ahli Jawatan Kuasa Tadbir KJKT, berkesam sesi 2020-2021. Para sahabat, sahabiah, ikhwah dan akhwat, para penonton yang berada di Mesir maupun Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan hari ini, kita dapat sama-sama bersua. Bersua tidak dua muka. Bersua sebelah muka sajalah, sebab anda tak nampak yang live kan. Anda nampak yang kat sini je lah. Ala kulli hal, semoga dengan kita menghadiri majlis ilmu hari ini menjadikan kita lebih taat kepada Allah, dan sebagai manifestasi kita mensyukuri nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Ala kulli hal, sebelum kita masuk kepada tafakur kita hari ini, Al-Wajiz fi Usulil Fiqh karangan Al-Fadhil Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita lihat sikit yang ayat yang anda bacakan tadi, daripada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 17 dan ayat 18. Allah menyebutkan satu golongan yang Allah akan berikan busyra, kegembiraan,
ataupun berita gembira, yang ulama tafsirkan berita gembira itu mereka dapat sebaik sahaja mereka mati, sebaik sahaja mereka meninggalkan dunia. Maksudnya masuk kubur terus dapat berita gembira, iaitu mereka yang alladhi najtanabut taghut, yang menjauhi taghut, iaitu secara kesimpulannya atau secara mudahnya kita ringkaskan daripada beberapa pembahasan ulama tentang apakah itu taghut, iaitu yang disembah selain daripada Allah, al-ma'bud siwa Allah, yang disembah selain daripada Allah. Ulama ada mengkategorikan macam-macam jenis taghut lah. Ada taghut yang ada taghut yang memang ianya syaitan, disebut syaitan lah. Ada yang ianya bukan syaitan, tapi ianya telah diseleweng oleh manusia itu sendiri. Contohnya macam kaum Nasrani yang menyembah atau menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, atau Jesus tu sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi Isa tu bukan Tuhan tetapi Nabi. Tapi apabila disembah, ianya termasuk dalam kategori yang disembah selain daripada Allah atau taghut. Ala kulli hal, yang apa yang nak fokuskan, golongan mereka ni bukan sekadar tidak memuja ataupun menyembah taghut. Kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, bukan sekadar menyebut menyembah, tapi ditambah perkataan memuja, memuja taghut. Mungkin agak janggal bagi hari ini kita nak sebut orang yang menjadikan ideologi ataupun tujuan kehidupan dia selain daripada Islam itu sebagai menyembah selain daripada Allah. Duit, kita mungkin biasa kalau lebih kita cakap ni sembah dunia sangat ni, sembah duit sangat. Jangan sembah dunia sangat sampai tak sembah Allah. Mungkin ada beberapa yang merasa janggal, tapi ada perkataan lain yang agak dekat, iaitu memuja. Terlalu mengagung-agungkan benda lain selain daripada Islam dan Allah, maka ini termasuk dalam taghut. Jadi golongan orang-orang yang menjauhi dan yang menjauhi daripada menyembah dan memuja taghut ni, mereka juga merujuk kembali dan taat bulat-bulat kepada Allah. Wa anabu ila Allah. Jadi di situ ada isbat dan nafi. Ada isbat dan nafi. Itu konsep iman dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan illallah, kecuali Allah. Dia ada nafi dan isbat. Jadi kat sini dia ada nafi, tidak sembah taghut, dan kembali kepada Allah secara bulat-bulat. Segalanya merujuk kepada apa yang Allah telah gariskan, sama ada dalam Al-Quran ataupun melalui Nabi-Nya. Dan sifat mereka ini juga disambung dengan ayat kedua, iaitu mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut yang sebaik-baiknya. Fayattabi'una ahsanah. Mereka ni yastami'una al-qaul, dengar apa yang qaul-qaul yang sampai kepada mereka, perkataan-perkataan yang sampai kepada mereka, dan mereka ni yattabi'una ahsanah, mengikut yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Ada orang yang tidak menyembah taghut ni, bila datang kepada mereka berbagai perkataan yang digunakan kat sini, satu lafaz yang umum, apa-apa perkataan, sama ada perkataan itu perkataan yang baik ataupun tidak baik, atau perkataan yang bercampur-campur antara baik dan tidak baik, seruan-seruan, pesanan-pesanan, godaan-godaan,
semua termasuk. Tetapi sebahagian mufassirin mengkhususkan alkohol kat sini adalah alkohol yang baik. Buktinya iaitu selepas mereka mendengar alkohol itu, mereka memilih yang terbaik, yang sebaik-baik. Maksudnya bila terbaik ni, maksudnya banyaklah yang baik lain, tapi dia pilih yang terbaik. Fayatibuna ahsanah. Bukan hasanah, tapi ahsanah, yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Jadi segala-gala perkataan, pesan-pesan iman, segala peringatan yang datang kepada mereka, sifat mereka ini, mereka akan menilai dan akan memilih yang terbaik. Kalau boleh pilih semua yang terbaik tu, semualah dia ambil. Tapi maudhu' dalam ayat ni, dia sebagian mufassirin sebutkan yang terbaik itu apa? Iaitu yang terbaik dari sudut hukum hakam agama. Yang terbaik dari sudut hukum agama, hukum hakam agama. Jadi sekiranya berlaku sesuatu masalah, sesuatu isu, sesuatu konflik, mereka akan mengambil pandangan-pandangan. Mereka akan mengambil pandangan, akan berbincang, akan bermuzakarah dan bersyurah, mendengar kaul-kaul yang, dan mengumpulkan kaul-kaul yang boleh didapati, yang ada, yang baiklah, kaul-kaul yang betul. Sebab tu sebagian ulama mufassirin dia menyebut al-kaul ni kaul yang baik. Lalu mereka akan mengikut yang paling terbaik sesuai, mengikut keadaan dan zaman, situasi pada waktu itu. Jadi antara sifat orang yang menyembah taghut ni, dia akan menghadapi sesuatu masalah ataupun konflik itu dengan satu uslub, dengan satu tujuan, dengan satu gaya yang terbaik. Dalam isu berdakwah, dakwah dengan cara yang paling baik. Nak tahu dakwah cara paling baik, tengok mad'u. Tengok mad'u. Lain mad'u, lain cara. Lain level, lain kita nak berhadapan. Kalau masalah dari sudut khilaf, dia bagi pandangan yang paling terbaik, yang tidak melaga-lagakan antara kelompok. Pandangan yang paling sama termasuklah dalam ekonomi, isu-isu konflik dalam ekonomi, dia akan mengambil tindakan-tindakan yang terbaik. Dalam isu-isu politik, dia akan mengambil pandangan ataupun muwajahah, pendekatan-pendekatan yang paling selamat. Jadi hukum hakam ini ada hukum yang telah sabit, qat'i, hukum yang kita sebut sebagai usuluddin, perkara yang al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Benda tu tak boleh nafikan, siapa nafi boleh jadi kafir. Wajibnya solat, wajib puasa dan sebagainya. Ada hukum hakam yang khilaf, benda yang boleh berkhilaf. Ada nas, tapi nas tu dia bukan qat'i, tapi dia zoni dan boleh ditakwil dengan pelbagai makna. Maka apabila ulama-ulama mujtahid beristihad, maka berlaku perbezaan pandangan. Lalu perbezaan pandangan ini disimpulkan mengikut situasi masing-masing, pilih mengikut wakil yang sesuai, mengikut wakil masing-masing. Itu ada nas. Ada perkara yang tidak ada nas padanya, tetapi berlaku masalah, permasalahan manusia. Itu memang sifat manusia. Sifat manusia ni suka berkhilaf. Bukan suka berkhilaf, nature manusia ni dia akan berkhilaf. Kalau kita rujuk balik ayat Al-Quran yang lain, kana nas ummatan ummatan wahidatan. Manusia dulunya umat yang satu. Kalau kita rujuk ayat tu, ayat apa? Tak ingat ayat tu, nanti boleh cari. Di tengah-tengah ayat tu orang menyebutkan, tapi hari ini nature manusia ni dia akan berkhilaf. Bezanya antara orang kufur dan orang iman, orang beriman yang berkhilaf. Orang kufur dia akan berlawanan, akan
bertelagah tanpa ada panduan yang menyelamatkan mereka. Tapi bezanya orang Islam, orang beriman, Allah sebutkan mereka ini mengambil Al-Quran sebagai panduan dalam khilaf mereka. Rujuk balik ayat tu. Jadi orang-orang yang yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah ini, mana kaum yang terbaik, mereka akan ikut kaum yang terbaik. Tapi pada perkara-perkara yang khilaf, yang tidak ada nas padanya, maka dimuzakarahkan, disurahkan, diselesaikan mengikut wakil situasi, mengikut situasi dan mengikut subjek tersebut. Bila cakap ikut subjek ni, maksudnya yang ahlinya yang boleh beristihad, atau disebut ahli hali wal aqdi. Yang kalau dalam politik, dia ahli dalam politik, dia beristihad dengan bidang dia lah. Dalam ekonomi dan ekonomi, dalam sosial dan bidang sosial. Kalau contoh kita hari ni yang beristihad menyelesaikan masalah-masalah dalam kalangan anak-anak Selangor kita, adalah Badan Kebajikan Anak Selangor Bersih, iaitu AJKT lah. AJKT ni akan mencorak menyelesaikan masalah-masalah apa yang ada dalam kalangan mahasiswa Selangor, apa pendekatan yang nak diambil. Jadi salah satu untuk merealisasikan yattabi'una ahsanah itu adalah dengan mengumpulkan kawan-kawan yang banyak, iaitu bersyurah, mesyuarat, mengambil pandangan dan sebagainya. Jadi hidup kita, kalau kita nak termasuk dalam golongan yang mendapat berita yang gembira ni, yang mendapat busyra ni, tidak boleh terlepas daripada hukum hakam yang perlu kita teliti dengan baik. Termasuklah pada perkara-perkara yang tidak ada nas, yang kita dah sebut sebelum ni, yang disebut sebagai masalah musalah. Jadi hari ni kita masuk tajuk kita yang last. Bukan, tajuk kita masalah musalah pada kelas yang last lah, insyaAllah. Ada 2 surat je yang membaki. Jadi sebab tu kita terabur sikit sebagai mukadimah, supaya kita faham kenapa pentingnya masalah musalah, memahami masalah musalah, terutama orang-orang yang akan terlibat dalam perbincangan-perbincangan untuk menentukan sesuatu penyelesaian kepada permasalahan ini dengan mengambil kaedah ataupun cara masalah musalah. Perlu memahami masalah mana yang nak ambil, bagaimana nak mengaplikasikan syarat-syaratnya dan sebagainya. Kalau kita bukan yang akan terlibat pun, kita pasti akan terlibat satu hari nanti, sama ada diri kita sendiri ataupun keluarga kita, paling kurang orang sekeliling kita. Kalau kita tak jadi pimpinan masyarakat ataupun orang-orang yang akan menentukan membuat taknin ataupun apa istilah dia, menetapkan undang-undang dan sebagainya lah. Tapi pasti kita akan berhadapan dengan masalah yang memerlukan kepada memahami kaedah masalah ini. Jadi hari ini kita, insyaAllah, kita masuk 2 musurat yang terakhir dalam bab masalah musalah, pada musurat 95. Kita tunggu azan sekejap, insyaAllah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita masuk. Semoga dengan kita belajar usul fiqh ni, bab ni, kita memahami usul fiqh, semoga kita mampu menyelesaikan masalah kita dan termasuk dalam golongan yang Allah sebut dalam ayat itu, wa ulaika hum ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Pintu-pintu apa? Ulul albab, memiliki pintu-pintu futuhat. Ataupun ulama masukkan yang mempunyai akal lah. Punya akal ni bukan akal sekadar akal, tapi mampu menggunakan akal yang sebaiknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Slide 95, perenggan yang kedua dari bawah lah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Wa hajarul hanafiyatu ala tabibil jahili wal muftil majini wal mukari al muflis. Dan para ulama Hanafiyah melarang tabib-tabib ataupun doktor-doktor yang jahil dan mufti yang majin, mufti yang literal maksudnya yang gila, tapi maksudnya mufti yang tidak mampu berfatwa yang baik lah, ataupun kita panggil sembrono, mufti-mufti yang sembrono faham tak? Wal mukari al muflis, penyewa barang yang muflis. Jadi perenggan ni dia dah masuk pada bahagian contoh-contoh masalah mursalah yang dilakukan oleh mazhab-mazhab lah, 4 mazhab. Dia akan sebutkan mazhab lain. Bila masuk mazhab ni, maksudnya dia dah masuk zaman tabi'in lah. Walaupun Imam Hanafi tu boleh dikira sebagai tabi'in sebab pernah berguru dengan para sahabat, tapi kita maksudnya secara fatwa mazhab, itu anak-anak murid di bawahnya tu kira masuk zaman tabi'in lah. Sebab sebelum ni kita cerita contoh-contoh daripada zaman Khulafa Rasyidin kan. Kita cerita masuk contoh-contoh perkara yang dilaksanakan berdasarkan masalah oleh 4 khalifah, Sayyidina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Jadi hari ni kita akan masuk pada pembahasan contoh-contoh mazhab, contoh-contoh permasalahan yang diuruskan oleh para mazhab dengan menggunakan kaedah masalah mursalah. Sebelum kita masuk dalam lagi, kita refresh lagi apakah itu masalah mursalah, iaitu maslahah yang tidak terikat. Itu secara literalnya lah, apa atau kita sebut lughawi dia, al-maslahah al-mursalah ai al-manfaah al-mutlaqah. Manfaat yang mutlak ni maksudnya yang tidak terikat. Sebab lawan manfaat mutlak lawannya muqayyad yang terikat, qaid. Jadi mutlak ni tidak terikat. Terikat dengan apa? Jadi maudhu' kita di sini tidak terikat dengan mana-mana nas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jadi masalah al-mursalah itu iaitu masalah-masalah yang dinilai baik dan bersesuaian dengan syarak, tetapi tidak ada mana-mana nas ataupun maslahah yang menyebutkan ataupun membolehkannya ataupun melarangnya, yang memerintahnya ataupun yang melarangnya. Jadi disebut sebagai al-maslahah al-mursalah. Adapun kalau selain daripada itu, masalah yang jika disebutkan nas untuk memerintahkan atau membuatnya, itu disebut sebagai al-maslahah al-mu'tabarah. Adapun kalau yang
masalah pada suatu perkara, kita lihat mata manusia nampak ada masalah, tapi perkara itu nas melarangnya. Contoh macam minum arak, nampak ada baiknya, iaitu sejuk, panaskan badan waktu musim sejuk, ada manfaat, tapi syarak melarangnya. Syarak larang kita minum arak, maka manfaat itu ataupun masalah itu tadi disebut sebagai al-maslahah al-mulghah. Okay. Jadi sebelum ni kita dah masuk ada beberapa jenis pembahagian maslahah, iaitu antaranya ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Daruriyat yang berkaitan dengan din, ad-din wa dunya, ad-diniyah wa dunyawiyah, iaitu yang boleh merosakkan agama, merosakkan akal, merosakkan harta, merosakkan keturunan. Yang 5 itulah daruriyat al-khamsu. Kalau kita tidak melaksanakan ataupun tidak mendapatkan masalah tersebut, kita dapat masalah tu baru terjaga daruriyat yang 5 tadi. Jadi daruriyat ni kita sebutkan kalau kita tak buat atau tak dapat masalah tu, boleh rosak ataupun hancur dunia, dan boleh tidak selamat di akhirat. Tak selamat di akhirat maksudnya masuk neraka lah. Adapun hajiyat, iaitu kalau kita tak dapat, akan menyusahkan. Dia tidak sampai menghancurkan hidup kita, tapi akan menyusahkan hidup kita. Jadi masalah yang termasuk dalam kategori hajat ni, kalau kita dapat masalah tu, dia akan menyenangkan hidup kita. Contoh apa? Musafir lah. Jadi keharusan musafir tu, dia hukumnya sunat, tapi masalah yang dia ada di sebalik musafir tu bukan elah, masalah. Elah dan masalah beza. Elah ni yang menyebabkan hukum. Masalah ni apa hikmah ataupun manfaat di sebalik pensyariatan satu hukum. Masalah dia adalah memudahkan kita musafir, menyenangkan kita. Jadi itu yang termasuk dalam hajat, masalah yang hajat. Sebab kalau kita tak buat pun, tak adalah sampai menghancurkan hidup kita kan. Musafir kena solat 5 waktu fulan, tak ada sampai hancur hidup. Tapi susah sikit lah, berat sikit kan. Itu hajat. Adapun tahsiniyat, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan, kalau kita dapat masalah tu, kita akan mahasinul akhlak, mahasinul akhlak, makarimil akhlak ataupun mahasinul adat, membaikkan adat dan juga akhlak. Kalau tak ada, just nampak macam kurang beradab sikit lah. Contoh sebelum ni yang nak sebutkan, pergi berperang, antara syarat dia tak boleh menghancurkan ataupun merosakkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kita rosak tumbuhan, tak akan hancur pun hidup kita. Kalau kita rosak tumbuhan, tak akan susah pun hidup kita. Cuma nampak tak ada adab, tak ada akhlak. Jadi benda tu masalah dia, bukan elah hukum tu. Masalah di sebalik persyaratan hukum tu, haram, ada haram, tapi termasuk masalah dia adalah hajat. Kalau kita buat, akan nampak Islam ni berhadapan dengan peperangan, ada adab dia baik, bukan perang macam orang kafir perang. Jadi itu masalah yang pembahagian masalah disebut daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Baik, hari ni kita masuk contoh-contoh para mazhab. Sambung tadi mazhab Hanafiah lah. Mazhab Hanafiah dia tak kasih ataupun dia melarang doktor-doktor, mufti-mufti dan penyewa-penyewa yang tadilah, doktor yang jahil, mufti yang sembrono, penyewa-penyewa yang muflis. Nas tak sebut pun kalau ada golongan-golongan ni kau kena halang. Tak Nas tak sebut pun. Tapi dia buat fatwa tu, Hanafiah membuat fatwa tu untuk masalah amal lah, masalah umat, supaya tidak ada yang tertipu, tidak ada yang tersalah dan sebagainya lah. Kemudian sebutkan wa abahal malikiyatu habsal muttahami wa ta'zirahu tawassulan ila iqrarihi. Kemudian al-Malikiyah, mazhab Maliki, para ulama mazhab Maliki mengharuskan habsal muttaham, penjarakan orang yang dituduh, orang yang tertuduh, orang yang ditohmah, penjara.
Dalam Islam ni tak ada pun dalam hudud, dalam undang-undang Islam sebut pasal orang yang dah dituduh ni, orang yang dah bersalah ni masuk kena penjara kan. Hukuman tu tak ada. Jadi kalau ikut dalam hukum Islam kena ikut hukum Islam jugalah. Kalau dia hudud, termasuk dalam kategori hudud, sama ada zina, mencuri dan sebagainya tu, kena ikut lah, still kena ikut. Tapi ni penjara ni sebagai tambahan. Kalau ada pun dalam hukuman hukuman zina, perempuan tu ditahan dalam rumah lah. Kalau ada pun nak cakap dalam Islam ni. Tapi pada kes-kes lain ni, kes-kes kebanyakan ni tak ada pun ketetapan hukum hudud macam ni, hukum qisas macam ni. Tapi mazhab Maliki mengharuskan benda tu sebab ada masalah di sebaliknya. Kalau orang tu tertuduh tak terbukti lagi, mengelakkan daripada dia ni melarikan diri sekiranya dia betul-betul bersalah. Itu contoh masalah dia. Dan mentakzir yang tertuduh itu, yang sudah tertuduh itu tadi, tawassulan ila iqrarihi, lantaran ataupun berdasarkan pengakuan dia. Jadi dah mengaku kesalahan-kesalahan dia, boleh kenakan takzir atas masalah-masalah yang tertentulah. Jadi mazhab Maliki dia mengharuskan benda tu. Wa ajazal hanabilatu at-tasarrufa fi malil akharin 'inda al-hajati wa ta'adzara istidhanahu bima yusamma bil fadalah. Jadi kemudian disebutkan mazhab Hambali pula, mazhab Imam bin Hanbal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini mengharuskan tasarruf, menggunakan harta orang lain ketika mana kita ada hajat, kita memerlukanlah untuk gunakan harta dia. Dan ditakzurkan, maksudnya apa? Tak jumpa pula Melayu dia kan. Ditakzurkan, fahamlah kan maksudnya. Maksudnya diberi keringanan, diberi uzur lah, supaya tidak perlu meminta izin daripada kita nak bertasarruf dengan harta orang lain tu ketika mana ada hajat. Tapi ni ada bahasannya, dah ada detail dia lah. Dia bukan suka kita rasa ni hajat kan, kita pakai ambil je kan. Tak ada. Marah member tu kan. Marah member tu duit kan. Lagi-lagi kalau benda tu sekali guna habis kan. Air dalam tak ais. Lepas tu kita duk minum kan. Lepas tu tak isi balik. Marah member. Jadi musim panas pula kan. Air lain tak ada. Keluar pergi kelas jauh. Ajat tu kan. Tak ada. Syaratnya, maksudnya antaranya ketika mana memang kita tak boleh nak minta izin lah. Kalau kawan tu dah ada kat dalam rumah, minta je lah izin. Kalau kawan tu kita boleh contact lah dulu. Zaman dulu memang tak ada telefon. Dan sekarang dah ada telefon, mudah, WhatsApp je. WhatsApp je lah. Nak pinjam duit jap. Lepas tu tanpa kalau kita contoh secara adatnya, ni nanti masuk hukum adat pula kan. Secara adatnya kawan kita tu dia dah biasa dengan kita pinjam barang ataupun kasih. Kalau kita ambil barang dulu, dia kasih je kan, dengan syarat minta izin, maka tak ada masalah. Ke mana ada hajat, itu hajat lah. Sebab kalau kita tak buat macam tu, akan jadi susah. Maka menghilangkan kesusahan itu yang disebutkan sebagai hajat. Dia tak sampai daruriyat, tapi dia masalah yang hajat. Okay. Ni dalam masalah mazhab Hambali ni, masalah ni disebut sebagai al-fadalah. Wa aujabu badal al-manafi' al-muhtaji ilaiha majanan idza lam yakun hunaka dararun fi badliha. Dan mereka mewajibkan
untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang dikehendaki, badalul manfaat al-muhtaj, yang dikehendaki kepadanya secara majanan. Idza lam yakun hunaka darurun, sekiranya tidak ada apa-apa mudarat apabila kita mendapatkan ingin mendapatkan manfaat itulah, ingin badlul manfaat tadi tu. Okay. Kemudian mazhab Syafi'i, wa awjaba asy-Syafi'iyyatu wa ghairuhum al-qisasa minal jama'ati idza qatalu wahidan. Mazhab Syafi'i mewajibkan qisas. Mazhab Syafi'i dan selain daripada Syafi'i lah, mazhab Syafi'iyah dan juga selain daripada Syafi'iyah mewajibkan qisas kepada sekumpulan. Sekiranya sekumpulan tu dia membunuh seorang lelaki, walaupun yang bunuh tu seorang je, tapi yang bunuh tu 5-10 orang, 5-10 orang tu tetap semua kena qisas juga. Walaupun ada sebelum ni ada perbahasan mana ada sebahagian yang kena qisas, sebahagian kena takzir, tapi ada pandangan yang katakan semua kena qisas. Okay. Jadi semua tu atas sebab maslahah, untuk mengelakkan daripada orang yang betul-betul bersalah terlepas daripada qisas. Wa nasaba jama'atun kathirun lil Imam Syafi'i al-akhdha bil masalihi idza kanat syabihatun bil mu'tabarah, dan menasabkan kumpulan yang banyak daripada Imam Syafi'i, kepada Imam Syafi'i dengan mengambil masalah-masalah jika masalah-masalah itu tadi dia syibih, seakan-akan ataupun dekat dengan mu'tabarah lah, dengan masalah yang diiktibar. Maksudnya mazhab Syafi'i ni, kan kalau kita baca depan ni tadi, sebelum ni kita dah baca antara mazhab yang tidak tidak beramal dengan, atau tidak mengambil pandangan boleh beramal dengan masalah ni, antaranya Asy-Syafi'iyah. Cuma ada sebut sebelum ni bukan semua Syafi'iyah, tapi sebahagian Imam Syafi'iyah yang awal-awal lah. Jadi sebenarnya kebanyakan imam-imam ataupun anak murid mazhab Syafi'i ni dia mengguna pakai masalah ni apabila dinilai masalah tu dekat dengan masalah yang mu'tabarah, ada nas lain yang ada hukum, kemudian ada masalah di sebalik itu, dan nampak benda ni tak ada nas, tapi nampak dekat dengan masalah yang tadi. Jadi dinilai berdasarkan masalah yang dekat tu, menjadikan satu sumber hukum. Wa hadha kulluhu amala bil munasib al-mursal bil munasibil mursali atau maslahatil mursalati, li'annaha maslahatun mujarradatun mulaimatun li masalihi ahkam syariah. Dan ini semuanya beramal dengan munasib mursal, ataupun kita sebut juga sebagai maslahah mursalah. Semua ini maksudnya semua daripada zaman Sayyidina Umar, Khulafaur Rasyidin, sampailah mazhab-mazhab ni tadi, semua ini masalah-masalah yang diputuskan fatwanya tu kerana beramal dengan masalah mursalah ataupun masalah mursalah, ataupun sebut juga sebagai munasib mursal. Kerana apa? Kerana semua masalah itu tadi, masalah yang mujarradah, masalah yang masalah yang baiklah, yang murni, yang pasti, yang mulaimatun, yang bersesuaian dengan
masalah ahkam syariah, masalah-masalah hukum ahkam syariah yang pada perkara-perkara yang sudah ada nas. Sebab tu kebanyakan semua menasabkan kepada Imam Syafi'i sebab dalam Ar-Risalah dia ada menyebutkan syariah ni dia meraihkan masalah, meraihkan syariah ni, hukum syariah ni dia meraihkan masalah. Jadi bila perkara yang tidak ada nas ni ada masalah yang nampak seakan-akan dekat dengan masalah pada perkara yang ada nas. Jadi sebab itulah kebanyakan sebenarnya ulama menasabkan perkara ni kepada Imam Syafi'i juga. Lalu sebahagian besar Syafi'i juga sebenarnya bersetuju dengan penggunaan atau beramal dengan masalah yang bersalah. Antaranya ialah Imam Al-Ghazali lah, dan beliau bahas antaranya dalam kitab Al-Mustasfa. Wala dalilun min asy-syar'i ala ilghaiha. Jadi semua ni tadi dia atas dasar masalah kerana ada masalah yang bersesuaian dengan hukum masalah yang ada pada hukum syarak, dan tidak ada dalil pun yang melarangnya ataupun memerintahkannya. Qala Al-Ghazali rahimahullahu taala min asy-Syafi'iyah. Jadi Imam Al-Ghazali berkata, Imam Al-Ghazali ni daripada mazhab Syafi'i lah. Disebut ni dalam kitab Al-Mustasfa, kitab salah satu kitab disebutkan sebagai kitab umdah dalam usul fiqh, kitab yang tonggak dalam usul fiqh. Dalam kalau ingatlah, rasa macam ada sebut waktu awal kitab ni tu, perkembangan ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh ni dia ada 4 kitab tonggak. Kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali, kitab Al-Burhan Imam Juwaini, kemudian kitab Al-Mu'tamad Imam Al-Baji Al-Mu'tazili. Kemudian yang keempat kitab Al-Umad. Al-Baji tu umat tak ingat, tapi ada dua lah, ada 4 lah. 2 daripada Syafi'iyah, iaitu Imam Ghazali Mustasfa dan juga Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini, kitab Al-Burhan. Kemudian 2 daripada mazhab Mu'tazilah, Al-Mu'tamad dan Al-Umad. 4 kita ni kitab teras ataupun kitab tonggak dalam bahasan usul fiqh. Kemudian 4 kitab ni dilakhaskan, diringkaskan oleh beratus lah, boleh kira berpuluh dan beratus ulama', dan antaranya yang paling terkenal adalah Al-Mahsul, karangan siapa? Al-Mahsul apa? Fakhruddin Ar-Razi silap. Kemudian dilakhiskan lagi, antaranya At-Tahsil lil Mahsul. Ada kitab lain Al-Hasil lil Mahsul, dilakhiskan sampailah kepada Imam Al-Baydawi. Itu lakhis yang tingkatan yang keempat, antaranya tingkatan dah sudah ni 4 kitab tu dah ditalkhiskan oleh Al-Mahsul, ditalkhiskan lagi Imam Baydawi. Itu kitabnya apa? Yang kitab yang kita guna kat kuliah lah, Minhajul Usul, ataupun biasa kalau orang sebut Minhaj Al-Baydawi, merujuk kepada kitab usul fiqh itulah. Kalau Minhaj An-Nawawi merujuk kepada Minhaj Talibin, kitab fiqh Syafi'iyah. Jadi sampai dekat Minhaj Baydawi ni dah paling talkhis dah ni. Sebab tu kalau baca ibarat-ibarat dalam Minhaj Baydawi ni, dia agak ringkas dan tapi makna dia meluas. Sampai ulama' terpaksa mensyarahkan semula kitab tu. Di antara yang syarah adalah Nihayatul Usul Imam Isnawi. Itu yang kita gunalah kalau siapa yang belajar syariah di kuliah Azhar. Jadi Imam Al-Ghazali dia sebut dalam kitabnya Al-Mustasfa,
Wa kullu maslahatin raja'at ila hifzi maksudi syar'i, hifzi maksudin syar'iyyin ulima kaunuhu maksudan bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Semua maslahah kembali kepada menjaga maksud syarak, menjaga tujuan-tujuan yang syarak, yang mana diketahui kewujudan tujuan-tujuan syarak itu maksudan bil kitab, dituju kepada dituju dengan atau dimaksudkan ataupun dilahirkan tujuan-tujuan syarak itu tadi daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Maksudnya kalau satu hukum tu datang daripada Al-Quran, Sunnah, maksudnya masalah di sebalik hukum tu juga datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu semua masalah ni semua kembali kepada menjaga maksud syarak, tujuan-tujuan syarak. Jadi syarak tetapkan satu hukum, ada masalah yang nak dikendaki, maka itulah tujuan syarak. Jadi bila kita buat satu hukum yang tak ada nas tapi ada masalah, sebenarnya kita mengembalikan semula perkara itu kepada syarak. Sebab syarak nak masalah, tak ada syarak nak mafsadah. Jadi bila kita putuskan satu perkara yang tidak ada nas berdasarkan masalah itu, maksudnya kita menggunakan balik manhaj syarak dalam menetapkan hukum. Faham ayat ni? Menggunakan balik manhaj syarak. Sebab kita tetapkan satu perkara itu berdasarkan masalah. Yang penting perkara itu tak ada nas yang kata boleh atau tak boleh lah. Kalau ada nas, ikut nas lah. Sebab nas syarak dah ada, dah tetapkan nas. Okay. Falaisa kharijan min hadhil usul, lakinnahu la yusamma qiyasan bal maslahatun mursalatun. Maka perkara ini tidak terkeluar daripada usul ini. Lakinnahu la yusamma qiyasan, akan tetapi tidak dinamakan sebagai qiyas. Maksudnya masalah ni tidak salah lah, tidak terkeluar daripada usul syarak. Ia menetapkan suatu masalah perkara berdasarkan masalah pada perkara-perkara yang tidak ada nas tu, tidak terkeluar daripada agama lah sebenarnya. Dekat situ. Cuma ada setengah perkara yang tidak ada nas digunakan kias untuk menetapkan hukum padanya. Cuma kias tu berdasarkan illah, tapi ini berdasarkan masalah. Jadi tidak dinamakan kias, tapi dinamakan maslahatun mursalatun, sebab berdasarkan masalah. Wa idza fassarna al-maslahah, apabila dan bila kita maksudkan, tafsirkan masalah itu sebagai bil muhafazati ala maqsudi syara'. Bila kita sebut masalah tu maksudnya menjaga maksud syarak, menjaga tujuan syarak, fala wajhun lil khilafi fi ittiba'iha, maka tak ada khilaf, tak ada mana-mana wajah, tak ada mana-mana arah pun yang kita boleh berkhilaf daripada kita mengikutinya. Bila kita sebutnya masalah ni untuk menjaga maksud syarak, tak ada siapa yang berkhilaf. Tujuan maqasid ataupun tujuan-tujuan syarak ni memang kena jaga. So bila kena jaga tujuan syarak ni, semua setuju, maka semua pun setujulah kepada keabsahan maslahah. Bal yajibul qat'u bikauniha hujjatan, bahkan wajib dengan qat'i untuk kita mengakui masalah itu, masalah mursalah itu sebagai hujjah. Jadi Imam Ghazali bersetuju dengan penggunaan masalah mursalah. Hakikatnya pada hari ini semua dah bersetuju, semua mufti-mufti seluruh negara semua bersetuju dengan penggunaan masalah mursalah kerana perkembangan
zaman hari ni lah. Hari ni kalau kita tak tentukan perkara berdasarkan masalah boleh menyebabkan susah nak mengeluarkan menentukan hukum akam lah. Baik. Jadi selesai bab perhujaan maslahah. Termasuk sikit lagi syurutul amali biha, syarat-syarat beramal dengan masalah mursalah. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita nak menjadikan masalah mursalah ni sebagai satu kaedah untuk menentukan ketetapan hukum ataupun mengeluarkan keputusan atau penyelesaian kepada satu masalah berdasarkan masalah mursalah, ada syarat dia. Apa syarat dia? Ada 3 disebutkan kat sini. Ni 3 ni adalah disebutkan oleh Imam Ghazali juga. Ishtarata al-qailun bil maslahatil mursalati syurutan thalathatan lil amal biha. Yang pertama, antakuna al-maslahatu mulaimatan limaqasid syari'. Hendaklah maslahah itu sesuai dengan maqasid syari', tujuan-tujuan syari'. Syari' itu siapa? Allah lah. Maksudnya semua masalah tu masalah yang diterima ataupun tidak berlawanan dengan apa yang syariat tetapkan lah. Kalau benda tu dia termasuk dalam masalah mulghah, tak boleh lah. Maksud dia gitulah secara mudahnya. Ai alla tunafi aslan min usulihi, iaitu tidak menafikan salah satu asal daripada usul-usulnya, salah satu usul daripada usul-usul syarak. Kalau dia berlawanan dengan usul-usul syarak, ada masalah, tapi benda masalah tu berlawanan dengan usul syarak. Orang kata contoh, riba ni kena ambil hari ni, kita kena pakai. Sebab kalau kita tak pakai riba ni, susah kita nak susah kita nak berekonomi. Contoh, nak menguruskan bank-bank boleh susah. Jadi wajib kita ambil, tak boleh kita halang. Wajib tu macam overstate sangat kan, tak boleh kita halang. Tak boleh kita halang. Sedangkan riba tu tanpa khilaf, ianya adalah haram secara qat'i. Jadi bila haram qat'i, maksudnya dia adalah usul daripada usul-usul agama. Maka tak boleh masalah tu dia berlawanan dengan usul agama. Contohnya masalah tadi berlawanan dengan usul agama yang mengharamkan riba, tak boleh. Jadi kena cari juga usaha teknikal yang boleh mengelakkan kita daripada beramal dengan riba. Wala ta'aradu nassan aw dalilan min adillatihi al-qat'iyyah, dan tidak bertaarud, berlawanan dengan mana-mana masalah tadi dengan mana-mana nas atau mana-mana dalil daripada dalil-dalil yang qat'i. Samalah, kalau dalil tu qat'i tak boleh lawan. Bal takunu muttafaqatan ma'al masalihi allati qasada syari'u ila tahsiliha. Bahkan hendaklah masalah itu tadi dia muttafaqatan, dia menepati atau bersesuaian dengan masalah-masalah yang telah dikosotkan oleh syariat, yang telah ditetapkan oleh Allah, untuk supaya manusia ni mendapatkan maksud-maksud syariat itu tadi. Tahsiliha tu kembali kepada masalah allati qasada syari'. Wa bi an takuna min jinsiha, dan hendaklah masalah itu dia termasuk daripada jenis-jenis masalah-masalah yang allati qasada syari' tadi, masalah-masalah yang ditetapkan oleh syariat tadi. Walaysat gharibatan anha, dan tidak boleh masalah itu dia asing daripada masalah yang telah ditetapkan oleh syariat. Maksudnya syariat itulah, kalau daruriyat, 5 daruriyat tu, kemudian ada hajat dan juga tahsiniyat tu. Yang penting tidak berlawanan dengan mana-mana perkara usul dan qat'i, dan tidak termasuk dalam masalah mulghah.
Mana tadi? Okey. Wa in lam yashhad laha dalilun khasun biha. Dan tidak ada mana-mana dalil yang menjadi syahid secara dalil-dalil yang khusus menjadi syahid kepadanya. Maksudnya tak ada dalil yang khusus yang menyebutkan hukumnya ataupun menyatakan masalah ini kena ikut macam ni. Itu syarat yang pertama lah. Fala yajuzu al-ifta' li ahwali khasatin. Maka tidak boleh untuk berfatwa pada keadaan-keadaan yang khusus. Apa maksud keadaan khusus? Contoh dia, ka ifta'i ghaniyun jama'a imra'atahu binahari ramadanin biilzamihi bisiyami syahrain mutatabi'ain awalan. Seperti memfatwakan seorang yang kaya yang mendatangi isteri dia pada siang Ramadan dengan melazimkan dia supaya puasa 2 bulan berturut-turut dahulu. Sedangkan kafarah orang yang yang menyetubui bersubuh di siang hari, yang pertama bukan puasa 2 bulan berturut-turut. Yang pertama apa? Bebaskan hamba. Tak boleh bebas hamba? Ya. Beri makan orang orang fakir miskin. Lepas tu puasa 2 bulan turut-turut. Jadi kalau ikutkan secara logik dia lah, ni nak cakap logiknya orang kaya ni, bebas hamba mudah je hamba kan. Kalau sekarang tak ada hamba lah, maksudnya contoh waktu zaman dulu ada hamba, bebasin je lah. Dia kaya kan, banyak hamba kan. Nak bagi orang miskin makan, apalah sangat duit tu kan, bagilah 40 orang miskin kan. 40 orang miskin ni cukup sehari makan. Sehari makan contoh berapa kan? Cukup 50 gunis seorang lah. Cukup sangat tu kan, 50 gunis seorang makan kenyang lah 50 gunis tu kan. Pakai RMK berapa kali kan. 50 gunis kan, 40 orang baru apa? Baru 2,000. Sikit je kan. Jadi baik kita guna terus minta dia supaya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut biar dia tobat sikit, tak berjimat siang-siang ni. Ni kalau ikut masalah logik lah. Tapi benda ni ada nas. Benda ni ada nas khusus yang menyebutkan kaedah dia ataupun hukum dia. Maka tidak boleh digunakan masalah tadi sebagai alasan untuk menyelesaikan masalah ni. Wa adam as-simah as-samah lahu bi'atqi rukbatin. Dan tidak ada toleransi pada orang kaya tadi supaya dia membebaskan hamba. Maksudnya kena ikut step dia lah, step-step dia. Dia an-siyama zajirun lahu, kerana puasa ini menyusahkan dia. Kalau nak cakap alasan puasa ini menyusahkan dia, tetap tak boleh sebab nas dah sebut ikut step dia. Ala aksil i'taq, berlawanan dengan i'taq ni tak menyusahkan orang kaya tu. Dia anna zalika mukhalifun lin-nasi fil kafarah, kerana perkara ini dia berkhilaf, berlawanan dengan nas yang menyebutkan kaedah-kaedah dalam melaksanakan kafarah. Dia tak boleh. Jadi yang syarat yang pertama, kenalah mulaimatun li maqasid syarak, kena dia masalah itu bersesuaian dengan maqasid syarak, menepati syarak, tidak berlawanan dengan syarak, tidak berlawanan dengan nas-nas, tidak berlawanan dengan mana-mana maqasid ataupun nas-nas yang disebut oleh syarak. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, antakuna ma'kulatan fi zatiha haqiqiyatan wala wahmiyatan. Hendaklah masalah itu dia makul, dia makulah, boleh dicapai oleh akal secara zatnya, secara hakikiyah, bukan waham, secara hakikat
bila kita dengar benda tu secara aklinya, secara aklinya akal kita ni boleh faham masalah tu, kau pun boleh dapat hakikat benda tu. Akal kita dapat nilai hakikat benda ni kalau kita buat, confirm dapat masalah ni, mesti boleh dapat masalah ni. Bukan benda yang wah betul dapat masalah ni, betul tak? Okay, kita baca terangan dia. Bi ayatahaqqaq min tasri'il hukmi biha jalbu naf'in aw daf'u dararin, iaitu merealisasikan daripada pentasri'an hukum itu tadi, untuk mendapatkan manfaat ataupun menolak darurat. Itu maksud dia. Maksudnya boleh merealisasikan benda tu. Misalnya tadi ka inna tasjil al-uqudi al-waridati ala al-aqarat fi dairatis sajalati al-aqariyati yukallilu hatman min syahadati zur. Contoh dia, undang-undang yang menyuruh supaya merekod tasjil, merekod ataupun merekod akad jual beli akor, jual beli properties, ataupun hari ni kita sebut sebagai grant. Di sini kita sebut grant lah, surat akad ataupun grant. Yang mana grant ataupun surat akad ni tadi, dia dapat yukallilu hatman, dapat mengurangkan penipuan daripada syahadati zur, daripada saksi-saksi yang palsu. Tentu kita tak ada geran. Kalau orang nak claim ni dia punya, ataupun kau tak payah lagi, dia bawa saksi palsu, boleh je. Tapi sebabkan sekarang ni dah ada grant, maka orang tak boleh buat. Semua permasalahan yang berkaitan dengan konflik-konflik yang berkaitan dengan properties, sebenarnya apa? Hartanah. Berkaitan dengan hartanah, semua perlu memerlukan kepada grant hari ni. Bangunan ke, tanah ke, apa lagi? Kebun, rumah, macam itulah. Semua memerlukan kepada grant. Okey. Ataupun kalau contoh rumah sewa, perlu pada apa? Akad lah, surat akad. Itu termasuklah tasjil dan ukut tu. Wa yuhaqqiqu istiqraran fil muamalat. Dan dengan kita buat tasjil dan ukut tadi, boleh merealisasikan masalah yang disebut sebagai istiqraran fil muamalat. Istiqrar fil muamalat iaitu menstabilkan urusan-urusan muamalat, supaya tak banyak isu. Fala mani'a minal hukmi bihi syar'an, maka tidak ada larangan daripada hukum berhukum dengannya secara syarak. Wa contoh lain, tas'iru sal'i indal hajati ya'ti bifaidatin muhaqqaqatin man'an lil ghabni az-zaidi fil athman. Contoh yang kedua, tas'ir silik, menetapkan harga barangan. Contoh kerajaan dia tetapkan harga shilling bagi gula adalah, gula sekarang apa? Contohlah Mesir lah. Malaysia tak ingat dah berapa kan. Gula Mesir 10 genis satu paket tu kan. Paling tinggi boleh 12 genis contoh. Secara hukum asalnya, okay, kita baca dulu ayat. Jadi menetapkan harga barangan ni ketika mana ada hajat,
yang mana kalau kita buat tasniah sunni pada hajat tadi, datang dengan ia faedah, satu masalah yang pasti boleh direalisasikan, yang faedah yang boleh merealisasikan muhaqqiqatin, muhaqqiqatin man'an hukum ni, faedatin muhaqqiqatin, faedah yang boleh direalisasikan, iaitu melarang daripada al-ghabnu zaid. Melarang daripada al-ghabnu ni maksudnya secara literalnya ketidakadilan, ataupun nak mudah faham, perbezaan harga, mengelak daripada perbezaan harga yang melampau. Itu sebut al-ghabnu zaid, perbezaan harga yang melampau pada harga barangan fi asman. Jadi hukum asal al-ghabnu ni adalah harus, hukum asal al-ghabnu ni harus, berbeza-beza harga ni harus. Yang tak bolehnya al-ghabnu zaid, perbezaan harta yang melampau-lampau. Sebab tu dalam kalau kita belajar khiyar pun ada khiyar ghabnu kan, khiyar untuk beza harga. Boleh ni lah, maksudnya boleh nego dan sebagainya. Jadi asalnya ghabnu tu boleh, sebab perbezaan harga tu tidak bukan satu kezaliman lah. Kalau setakat beza dua geni tu kan, ni perbezaan harga yang melampau. Kalau benda tu lagi benda-benda yang asasiah, benda yang manusia perlukan, tapi harganya melambung-lambung, disebabkan contoh monopoli dan sebagainya, menyebabkan harga tu berbeza daripada sepatutnya, maka ada keperluan, hajat. Kalau tak buat benda tu memang akan menyusahkan hidup manusia. Maka bila susah ni, dia termasuk masalah yang dikatakan sebagai hajat. Maka ulama membolehkan tasniah sunni, menetapkan harga barangan. Asalnya bila al-ghabnu tu asalnya harus, maka tasniah ni tak boleh, sebab dia mengekang kebebasan lah, asal hukumnya. Tapi bila dah termasuk dalam al-ghabnu zaid yang melampau-lampau, menyebabkan menyusahkan manusia, berlaku kezaliman, maka atas ini menjadi harus. Jadi nak menilai benda tu semua berdasarkan masalah tadi tu lah. Ada masalah, kalau tak buat benda ni akan merosakkan akan menyusahkan hidup manusia. Jadi itu masuk dalam masalah. Dan benda tu kalau kita buat tasniah tu pasti akan dapat masalah yang akan menyenangkan kembali hidup manusia. Jadi syarat yang kedua ni terpakai dekat dalam kes ni. Dia makulah zat, makulah secara zat, hakikiyah, bukan waham. Wa daf'an lil haraji wa darar 'anin nas. Dan tasniah ni dia boleh mengelakkan daripada kesusahan dan juga mudarat daripada manusia, tahqiqan li masalihim, apabila direalisasikan daripada untuk masalah daripada tasniah itu tadi. Tahqiqan li masalihim, masalah manusia. Silap, him tu kembali pada manusia. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yang last, antakuna maslahatun amatan linnasi wa laysat antakuna maslahatan amatan linnasi wa laysat maslahatan syakhsiyatan. Hendaklah masalah itu masalah yang amah kepada manusia, bukanlah masalah itu masalah yang syakhsun ataupun khas kepada manusia, khusus sama ada khusus kepada seseorang ataupun khusus pada kelompok-kelompok kecil. Dia kena seluruh masyarakat ataupun seluruh manusia satu negara yang besar lah. Lianna syari'ata ja'at linnasi
kafatan. Kerana syariat itu datang kepada manusia secara menyeluruh. Wa binaan alaihi, dan terbinanya syariat itu di atas manusia lah secara menyeluruh. La yasihu al-akhdhu bi ayyi hukmin yaqsudu bihi ri'ayata maslahati syakhsin bi'ainihi ka'amirin aw ra'isin aw hasyiatin wa usratin lahu. Maka tidak sah untuk kita mengambil mana-mana hukum yang dimaksudkan dengan hukum itu tadi untuk menjaga masalah individu, syakhs, masalah seorang individu, bi'aini, semata-mata dia je. Contohnya kita buat ada masalah, kita nak keluarkan penyelesaian ni hanya berdasarkan masalah amir, masalah ketua negara, ataupun Rois, masalah ketua negara lah, sama juga Amir Rois ni, ataupun Hasyiah, orang sekeliling dia. Hasyiah ni biasa bersebut juga sebagai bodyguard lah, tapi Hasyiah ni maksudnya orang sekeliling dia, ataupun keluarga pimpinan. Tak boleh buat betul ni sebab nak menjaga masalah kroni, tak boleh. Atau masalah keluarga, ataupun kita sebut nepotism kan, tak boleh. Kena masalah seluruh masyarakat, seluruh negara. Wala yajuzu al-ifta bi qatli muslimin wahidin tatrusu bihi al-a'da'u fi qal'atin mata amkana hisarahum wala yakhsha minhum at-tasallut ala biladil muslimin. Maka tidak boleh mengeluarkan fatwa dengan membunuh seorang muslim yang dijadikan perisai. Muslim tadi tu dijadikan perisai oleh a'da, oleh musuh di Quran lah, di apa, benteng. Dah biasa bahasa Arab kan, tak ingat bahasa Melayu. Mata amkana hisarahum, apabila boleh untuk kita mengelakkan daripada membunuh dia tu lah. Kalau boleh tak bunuh dia, elak bunuh lah. Wala yakhsha minhum atasallut, dan apabila tidak ditakuti daripada bunuh daripada musuh itu tadi, dapat menguasai biladul muslimin, dapat menguasai negara muslim. Kalau dah tak ada jalan lain, nak menyelamatkan negara daripada diserang musuh, terpaksa juga membunuh sebahagian orang muslim yang menjadi benteng, baru boleh. Tapi kena kurangkan juga. Sebab tu ada kaedah yang sebut apa, ad-darar tuqaddaru biqadariha. Nak mengambil darurat tu hanya ambil sekadar cukup je. Jadi tak boleh bunuh seorang satu ni. Dan hendaklah masalah itu yang ketiganya dah. Syarat yang ketiga ni, masalah tu bukan masalah yang syasiah, kena bukan masalah khasah, bukan masalah yang hanya pada individu ataupun golongan kecil, tapi kenalah yang amah. Jadi 3 syarat ni, 3 syarat yang diletakkan untuk menjadikan masalah mursalah ni sebagai panduan hukum untuk menetapkan suatu perkara lah. Yang mana bila kita menepati 3 syarat ni, benda tu boleh jadi daripada asalnya tidak harus jadi harus. Disebabkan benda tu asalnya pada perkara yang ada nas, dia tak harus, tapi bila nak pakai pada perkara yang tidak ada nas, jadi boleh. Macam contoh yang terbaca depan tadi lah, daripada perkara itu sekadar harus jadi wajib.
Maksud yang wajib tu langgar berdosa lah. Contohnya macam apa, asalnya kalau ikutkan buat lampu syarat tu kan, buat je lah lampu syarat tu kan, tak ada sampai terfikir kalau langgar ni dosa kan. Tapi sebab bila buat tu ada masalah dia bertepatan dengan syarat pertama, iaitu untuk menyelamatkan manusia daripada berlaku kemalangan yang boleh mengibatkan nyawa dan sebagainya. Yang kedua, makkulah fi zati hakikiyatan. Secara akalnya kalau tak ada benda tu memang bersepah-sepah accident. Jadi bila buat memang terbukti bila ada satu sistem trafik yang teratur akan dapat menyelamatkan manusia, melancarkan perjalanan manusia. Cukup syarat kedua. Syarat yang ketiga, benda tu masalah amah. Memang satu negara yang pakai jalan tu semua pakai, bukan masalah untuk kerajaan seorang, menteri seorang, Perdana Menteri seorang, keluarga dia ke, atau orang dekat dia. Jadi tiga ni cukup syarat. Bila kita langgar dan menyebabkan kemalangan, berdosa langgar tu. Tapi kalau tengah malam, memang confirm tak ada kereta, jalan tu bukan jalan yang orang selalu lalu dan kita tahu kat situ, maka bila kita langgar tu tidak berdosa. Sebab apa? Sebab masalah asal daripada pembuatan traffic light tu tetap akan tercapai walaupun kita tidak mengikuti peraturan tu lah. Tapi dengan syarat benda tu pasti jugalah. Sebab bila nak buat traffic light pun kena masalahnya pasti. Waktu tu kena pastilah. Sebab tu bila malam tak ada orang lalu, jalan tu jalan orang lalu, kita tahu benda tu, bila kita langgar, itu dikira pastilah. Tak ada masalah. Lagi kalau kita tahu traffic light tu tengah rosak, takkan kita nak tunggu sampai pagi kan, sampai ada orang betulkan baru nak jalan. Itu contoh dia lah. Cuma pada perkara-perkara lain yang masalah tu, nak menentukan berdosa tak berdosa langgar tu memang kena tengok balik pada pendetailan dia. Adakah dia untuk masalah amah, adakah termasuk daruriyat, adakah dia makkulah, dan sebagainya. Yang tiga syarat ni lah. Sebab tu orang cakap, sebelum ni pernah cerita, lesen tu kita boleh argue. Kalau kita tak buat lesen, memandu tak buat lesen, sengaja boleh berdosa kan. Bila kita dengan tak ambil lesen tu, kita tak tahu cara memandu dengan betul, ataupun syarat peraturan jalan raya yang menyebabkan seseorang tu bila tak ambil lesen membahayakan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Tapi renew lesen, renew road tax, contoh renew lesen lah. Tiba-tiba kena tahan polis, cek lesen ni tak renew lagi ni bahaya ni. Tak lesen tak renew ni bahaya ni. Bahayanya apa yang bahaya tak renew lesen ni? Disebabkan kalau kita tak renew lesen ni boleh menyebabkan orang mati. Kita mandu baik lah, tapi tak renew lesen bahaya. Apa yang bahaya? Bahayanya kena sama dengan ni lah, kena sama dengan polis lah. Itu je bahayanya. Maksudnya benda tu bukan daruriyat yang daruriyat khamsah tu, dan tidak termasuk daripada daruriyat ammah. Maka peraturan undang-undang tu dia tidak sampai tahap, dia memang masalah ada masalah, tapi dia tidak sampai akan bila melanggar tu menyebabkan dosa lah. Tapi dia akan melanggar tu kena hukum yang tak hukum dosa, tapi hukum dia hukum kena bayar ni lah, bayar samai lah. Sebab tu kalau tengok negara lain, negara luar, dia orang tak ada nak renew lesen ni. Amerika, UK, Mesir tak ada kan? Mesir ada? Okay. Mesir kena renew lesen ni? Ada? Kalau tak, lesen ada? Renew lesen? Tak ada kan? Negara lain dia mudah lah. Malaysia je kena renew lesen. Sebab apa? Sebab renew lesen tu sumber kewangan negara. Banyak lagi lah. Baik. Nak sembang detail boleh kita sembang belakang insyaAllah. Kita hari ni kita berhenti sampai sini saja. 9 lah.
Sebelum kita tutup, Ana sebutkan sikit lah antara kitab yang boleh dijadikan rujukan untuk bacaan tentang masalah musalah ni. Antaranya kitab Nazariyatul Maslahah, Dr. Husin Hamid Husin. Yang kedua Dhawabitul Maslahah, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Yang ketiga Ru'yul Usuliyin fi Masalihil Mursalah, Dr. Zainuddin Muhammad Nur. Dan banyak lagi lah sebenarnya. Sebab ni tajuk ni antara tajuk yang luas lah. Kalau siapa yang nak level yang lebih tinggi dan lebih usuli bolehlah baca kitab Maqasid. Antaranya Al-Maqasid Al-Syar'iyah karangan Imam Thahir Ibn Ashur lah. Thahir Ibn Ashur antara beliau ulama yang menghidupkan kembali ilmu Maqasid, ataupun menghidupkan kembali kitab kitab Imam Asy-Syatibi, kitab Muwafaqat. Sebab tu 800 Hijrah Imam Syatibi kan, Imam Syatibi 800 Hijrah tu menulis kitab Al-Muwafaqat. Zaman tu orang tak pandang kitab dia. Sebab ilmu tu ilmu yang belum, orang rasa tak perlu. 500 lepas tu 1300 Hijrah, area 1800 Masihi lah. Boleh cek balik lah Imam Ibn Ashur dia hidup tahun bila 1800 lebih. Baru orang pandang ilmu Maqasid ni, baru dia hidup orang beli. Everyone tadi bacalah Muwafaqat. Bagi yang dah mampu lah, bagi yang dah boleh baca, dah faham basic usul fiqh, fiqh dan ilmu kalam lah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ada soalan yang tak ada? Tak ada. Kita berhenti sampai sini. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri anda sendiri. Segala persoalan boleh diajukan, jangan malu-malu, boleh bincang, boleh PM. Tapi kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah suratul Asr.